Surah Yusuf dalam Al-Quran yang ada dengan kita ni adalah surah yang ke-12 tertib kitabinya. Bilangan ayatnya ada 111, bilangan rukuk 12. Makkiyah atau Madaniyah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tertib turun 53. Bilangan paragraf hanya ada 3 saja. Dia tidak semesti surah ni besar maka paragraf dia banyak, tak mesti. Boleh jadi 3 saja, boleh jadi 2 saja. Baik, kita tengok dulu mesej utama. Berita gembira untuk Rasulullah tentang baginda akan menguasai Mekah dan Islam akan berkuasa dengan sepenuhnya. 2. Orang-orang kafir Quraisy Mekah akan menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang kemudiannya mengharapkan belas kasihan. Itu cerita. Baik, paragraf yang pertama ayat 1 hingga 2 pendahuluan. Al-Quran diturunkan supaya manusia berfikir. Paragraf 2 ayat 3 hingga 101 kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ni panjang lah, kalau kita nak bincang panjang sangat lah. Memanglah menarik di celah-celah tu, tapi kita nak faham maksud surah. Apa di sebalik surah tu? Apa kaitannya dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa kaitannya dengan kita? Paragraf 3 ayat 102 hingga 111 penutup. Baik, kita tengok ni. Zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Besar sekali kemungkinan surah Yusuf diturunkan pada tahun ke-12 kenabian sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan ia turun selepas surah Hud. Ketika itu pelbagai perancangan jahat telah pun dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Sama ada mahu menghalau baginda keluar dari Mekah atau dibunuh saja baginda. Sampai ke peringkat itu. Maknanya ini peringkat akhir. Peringkat akhir Rasulullah berada di Mekah. Kalangan pemimpin Quraisy tak ubah seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang telah bertindak zalim dan kejam terhadap saudaranya sendiri. Kesalahannya tidak lain hanyalah kerana tidak mahu menerima penyembahan berhala dan kerana menegakkan ajaran tauhid. Itu saja. Nabi SAW itu lahir di Mekah. Orang Mekah, keluarga dia, semua keluarga dia, pembesar-pembesar Mekah itu pun keluarga dia, anak beranak, pak saudara, sepupu, sekitar tu lah, pak sepupu, sekitar tu saja. Tetapi apa yang kafir Quraisy, keluarga Rasulullah buat kepada dia? Dia bawa surah Yusuf ni. Surah Yusuf diturunkan di Mekah. Nabi baca dia, kafir Quraisy dengar, dan dia terasa bahawa dia telah menzalimi saudara dia sendiri. Seperti mana Nabi Yusuf, adik-beradik dia pergi campur dia dalam telaga. Duduk situlah Nabi Yusuf, tak boleh nak naik tinggi, sehingga orang mari nak ambil air, terasa berat. Yusuf pegang situ, lalu naik, tengok-tengok budak. Ini siapa yang buat? Saudara-saudara dia, adik-beradik dia lah. Begitu juga dengan kafir Quraisy. Dia buat kepada Nabi, padahalnya Nabi ni bukan orang asing, bukan orang lain, anak beranak dia. Kalaulah dia terima baik, nanti bila masyhur, bila terkenal, dia juga jadi terkenal, dia juga jadi dihargai oleh orang. Tapi tidak begitu. Akhirnya macam mana? Seperti mana Nabi Yusuf menyesal adik-beradiknya. Adik-beradik dia itu jadi pengemis, terpaksa pergi berjumpa dengan dia, mengadap dia, dan dia tidak sedar yang dia mengadap tu Yusuf yang dia anyayai dulu. Begitulah juga dengan Nabi. Ini isyarat bahawa Nabi akan menguasai Mekah suatu hari nanti. Pada ketika itu tak lagi lah. Bila menguasai Mekah, apa jadi? Apa yang Nabi kata kepada kafir Quraisy, betul-betul seperti Nabi Yusuf kata kepada saudara-saudara dia dahulu. Di dalam surah Yusuf ni kita akan bertemu Nabi Yusuf kata, bila sudah menyesal semua tu, bertemu, rupanya adik dia yang jadi raja di Mesir. Lama dah, banyak kali dah kita duduk menumpang makanan. Kita, negeri kita Palestin tak ada makanan, terpaksa pergi, semua orang pergi ke Mesir bawa makanan balik. Semua orang tahu raja dia tu bagus, rupanya adik-beradik kita. Pada ketika itu menyesallah mereka, menyesallah, bertaubatlah. Dan semua keluarga dia, Nabi Yakub, ayah dia, dan mak dia, semua pergi. Nabi Yusuf kata, inilah mimpi saya dulu yang saya di permulaan surah Yusuf dia sebut yang mimpi itu.
mimpi tengok bintang, matahari apa, sujud kepada dia. Inilah takbirnya. Lepas tu takutlah macam mana lah Yusuf nak buat. Yusuf ni baik hati orangnya. Dia kata la tathriba alaikumul yaum, la tathriba alaikumul yaum. Ini ada dalam surah Yusuf. Tidak ada apa-apa balasan dan hukuman dikenakan ke atas kamu hari ini. Kamu bebas semua, aku maafkan. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kafir Quraisy tahun ke-8. Padahal berapa tahun sebelum pada tu perang nak hapuskan Nabi. Akhir sekali Nabi SAW pergi duduk atas Kaabah. Duduk atas Kaabah. Kamu tahu ke apa yang aku akan buat hari ini terhadap kamu semua? Kamu tahu ke? Semua kata, kamu ni akhun karim, ibnun karim, wabnu akhin karim. Kamu adalah orang yang mulia, anak orang mulia, dan saudara yang mulia. Kata gitu dah, takut dah. Dia boleh buat apa saja. Nabi dah kata dah, kalau orang masuk dalam Kaabah selamat, duduk dalam rumah tak keluar selamat, masuk dalam rumah Abu Sufyan pun selamat. Lepas tu dia duduk situ, tanya, semua takut, setengah-setengah tu lari pergi merata. Ada beberapa orang Nabi kata, kalau dia berselimut dengan kelambu Kaabah, kamu bunuh dia. Tapi yang ramai-ramai Nabi kata apa? La tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Betul-betul seperti Nabi Yusuf kata. Inilah cerita. Itulah nak ceritanya, jangan kita buat nyaya kepada seseorang. Tak tahu dia nak jadi apa akan datang. Bila dia jadi gitu, malulah kita pada ketika itu. Alangkah baiknya kalau mereka ni daripada awal lagi membela Nabi, seperti mana orang lain, orang luar yang bela Nabi, yang menyokong Nabi, tapi dia tak ada nasib. Tak ada nasib. Sebab itu Nabi SAW dengan keluarga terdekat dia tak ada kahwin. Itulah yang mereka kesal kemudian hari. Boleh orang Quraisy juga yang lain-lain kahwin. Yang dekat-dekat Bani Hashim tak ada. Yang haram zakat tu, yang lebih istimewa sangat, tak ada. Tak ada kahwin. Sebab apa? Musuh semua dulu. Musuh dengan Nabi SAW. Musuhnya tidak kerana lain, kerana Nabi tak mahu semua berhala. Tu je. Dia tak tegak dengan tauhid. Tiba-tiba mereka marah. Tu je saja. Bukanlah ada benda tak bagus, ada benda tak molek nak buat. Kesinambungan surah Yusuf dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, surah Hud sebelum ini lebih menekankan sudut inzar, yakni memberi ancaman dengan mengemukakan sejarah bangsa-bangsa yang telah dibinasakan. Surah Yusuf pula lebih menekankan sudut tabsyir. Kan Nabi ni nadhiran wa basyira, nadhir pun dia, basyir pun dia. Ini sudut tafsir, lebih nampak sudut tabsyir, yakni menggembirakan, sudut menggembirakan, sudut memberi harapan kepada orang-orang yang bersabar menghadapi cabaran hidup. Di dalamnya juga dinyatakan tauhid sebagai ajaran yang benar dan syirik sebagai ajaran yang salah. Di dalam penjara pun Nabi Yusuf tetap menyeru orang ramai kepada ajaran tauhid. Begitu kuat ajaran tauhid. Semua nak ceritanya Nabi-Nabi mana pun memang memperjuangkan tauhid. Sampai dalam penjara pun dia duduk sebar tauhid lagi. Yang kedua, di dalam surah Ar-Ra'd selepas ni yang akan datang nanti, dikemukakan dalil-dalil akli dan afaqi untuk membenarkan ajaran tauhid dan membatalkan ajaran syirik. Mana dalil-dalil logik, dalil-dalil afaqi yang kita tengok di sekeliling kita, yang kita tengok di sekeliling kita, dalil-dalil di segenap pelosok alam, itu afaqi. Itu dalam surah Ra'd. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Setelah saudara-saudara Yusuf mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam memohon istighfar kepada Allah. Sebab mereka ni Islam juga. Cumanya dengki, sifat dengki kepada sama adik-beradik, sesama adik-beradik, dengki. Walaupun saudara-saudara Yusuf telah berdengki kepadanya dan menzaliminya, setelah melalui pelbagai ujian, akhirnya Yusuf dikurniakan kuasa ketika berada di Mesir. Semua saudara-saudara Yusuf bersama anak isteri mereka dan kedua ibu bapa mereka kemudiannya berhijrah dari Palestin ke Mesir.
Pada ketika itu saudara-saudara Yusuf mengaku bersalah. Mereka menyesal dan sangat malu atas perbuatan jahat mereka terhadap Yusuf. Dan akhir sekali Nabi Yaqub memohon keampunan kepada Allah. Ini dalam ayat 98. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Istighfar ni penting. Dalam surah sebelum ni kan istighfar juga. Surah ni tak habis lagi. Istighfar ni memang amalan Nabi-Nabi. Memang kamu salah lah, dulu kamu menipu aku, kamu kata Yusuf kena makan ke serigala yang makan dia, bawa balik baju yang berdarah-darah, kononnya Yusuf mati dah, kena makan ke serigala. Tak apalah, Nabi Yaqub pun istighfar, minta ampun kepada Allah untuk anak-anak dia. Dia ingat bahawa Tuhan ini huwal ghafurur rahim. Tuhan itu sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Kesimpulannya ialah Allah dengan rahmat dan limpah kurnianya boleh mengampuni dosa manusia yang berasa bersalah dan menyesal atas perbuatan salahnya. Dua, di dalam surah Yusuf juga diperkenalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya manusia dapat merenung dan berfikir tentang kandungannya, dan supaya orang-orang Arab terlebih dahulu memeluk agama Islam, dan kemudian melalui mereka sekalian penduduk dunia yang lain juga memeluk agama Islam. Itu caranya Allah SWT nak sebarkan agama ni. Dia tidak kata semua untuk sekalian alam, tidak. Dia pergi kepada satu bangsa dulu, bina, bentuk, didik, asuh bangsa itu sehingga dia jadi bangsa yang terpilih, bangsa yang sangat baik walaupun dahulunya teruk. Lepas tu bangsa inilah yang bawa agama ke dunia. Yang dahulu sebahagiannya itu munafik, berapa lama munafik, tapi lepas tu bertaubat. Dulu musuh Nabi, kemudian yang masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Itu yang jadinya. Menerusi wahyu Al-Quran, Rasulullah telah mendapat perincian kisah Nabi Yusuf. Orang-orang Arab sebelum itu tidak mengetahui tentangnya. Ini sebagaimana yang tersebut di dalam ayat ini. Seterusnya, kisah Yusuf dikemukakan supaya orang-orang musyrikin Mekah mengambil i'tibar daripadanya, dan supaya orang-orang yang berfikiran, disebutkan ulul albab. Ulul albab disebut beberapa kali, dapat menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sebagai sebuah kitab yang membawa hidayat dan rahmat kepada manusia. Quran bukanlah sebuah kitab yang diada-adakan oleh Muhammad. Inilah dalam surah ini juga. Kemudian dalam surah Yusuf dapat seruan kepada tauhid dan juga supaya manusia beriman kepada hari kemudian. Yusuf ketika dalam penjara, dia kata kepada kawan-kawan dia kata dia telah meninggalkan satu kaum yang tidak percaya kepada tauhid dan hari kemudian. Lepas tu dia peliklah, Yusuf ni istimewa. Salah satunya sebab dia pandai ilmu ta'bir mimpi. Allah SWT bagi kepada dia, la ya'tikuma, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Aku boleh cerita kepada kamu ta'bir mimpi ni segera. Maknanya tak payah buka buku, tak payah fikir, tak payah. Dia kata aku mimpi gini-gini, nanti sekejap lagi nak bagi makan, sebelum sampai makan tu aku boleh cerita dah, kata dia. Jadi kagumlah kawan-kawan dia, ni orang macam mana masuk jin, orang yang baik macam ni pun ada juga masuk jin. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf. Nabi Yusuf dalam dakwahnya kepada tauhid telah mengemukakan dalil-dalil akli. Nabi Yusuf guna dalil akal untuk ajak orang kepada Islam, supaya difikir dan direnungi oleh kawan-kawannya yang berada di dalam penjara bersama beliau. Adakah Tuhan yang berbilang lebih baik daripada hanya satu Tuhan yang maha perkasa? Ditanya. Ada segi logik. Lepas tu Nabi Yusuf telah menolak syirik. Beliau telah melarang manusia mengikut adat rasam nenek moyang yang salah. Beliau juga menyuruh manusia supaya menyembah Tuhan yang esa. Kepada orang-orang yang berfikiran, ulul albab, kisah Yusuf mengandungi pengajaran dan iktibar. Orang-orang yang berada di atas kebenaran pada akhirnya akan tetap memperolehi kemenangan dan kejayaan. Mana orang yang baik, yang benar, Allah SWT akan melindungi dia. Cuba tengok kepada Nabi Yusuf, cuba tengok pada Nabi kita, walaupun di peringkat awal dia dimusuhi, tetapi kemudiannya dia dimuliakan oleh Allah. Itulah kesimpulannya dia sebut dalam ayat, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka itu, kisah nabi-nabi ini, ada ibrah, ada pengajaran
dan boleh diambil iktibar oleh orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang bijaksana. Di dalam surah Yusuf perkataan sabrun jamil 2 kali disebut. Ini juga kata kunci di dalam surah ini, kena ingatlah. Kalau 2 kali sebut ada benda itu. Nak cerita sabar ni sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Sabarlah yang membuatkan manusia itu berjaya. Setelah mendengar cerita tentang kematian Yusuf, Nabi Yaqub berkata, semua ini adalah cerita yang dibuat oleh kamu. Sabar sajalah yang terbaik. Fasabrun jamil. Nabi Yaqub telah menjadikan Allah sebagai Tuhan yang diminta pertolongannya. Allahul musta'an, dia kata. Itu dalam ayat wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu dia menggambarkan Allah tempat minta pertolongan. Inilah yang kita baca di dalam Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Nabi Yusuf minta dengan siapa? Tak ada minta dengan siapa-siapa. Dia tidak mengadu pada siapa. Dia minta dengan Allah supaya anak dia satu hari dipertemukan dengannya. Lepas tu anak dia seorang lagi hilang pula. Itu ceritanya. Ini cerita adik-beradik Yusuf yang lempar dia ke dalam telaga tu, kemudian bawa baju dengan darah yang palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, sampai hati kamu buat begitu terhadap saudara kamu. Nabi Yusuf kata, sabar sajalah. Kali yang kedua Nabi Yaqub mengucapkan perkataan yang sama ialah setelah beliau mendengar cerita anak keduanya yang bernama Binyamin ditahan di Mesir. Ini kan orang Yahudi pun nama Binyamin juga. Ini Binyamin. Ini sebab ni orang-orang Bani Israel semuanya, Bani Israel semuanya ditahan di Mesir. Ditahan oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf lah. Sebab dia nak cari helah supaya ibu bapa dia dibawa mari. Kalau tidak, tak mari. Nabi Yaqub yakin dengan sepenuhnya kepada Allah bahawa pada suatu hari nanti beliau akan dipertemukan dengan anak-anaknya yang telah hilang. 2 kali disebut. Mana sabrun jamil adalah kata kunci surah ini. Yang keenam, di dalam surah ini dinyatakan bahawa Allah telah memberi ilmu ta'wilul ahadith, ta'bir mimpi kepada Yusuf. Ta'wil ini, ta'wilul ahadith juga disebut bukan sekali. Maknanya ini suatu perkara istimewa. Satu perkara istimewa. Manusia ni kadang-kadang dia ada suatu keistimewaan, dengan sebab keistimewaan dia tu dia jadi tinggi, dia jadi orang lebih dengan sebab sangat istimewaan. Seperti Nabi Yusuf, dia ada kelebihan. Ini kelebihan dia, sehingga satu negara tu jadi selamat kerana ikut takbir mimpi dia. Sehingga raja pada masa kagum dengan dia, orang lain semua kemarau, tak ada tanaman, pokok dia saja ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab ikut cakap Yusuf lah. Jadi Yusuf ni pandai ilmu takbir mimpi. Orang yang pandai ilmu takbir mimpi, pandai betul, itu satu keistimewaan. Dia boleh jadi sebagai raja kemudiannya. Dia banyaklah contoh-contoh dalam dunia. Satu contoh yang dunia biasa lah, dunia biasa. Orang kalau ada satu kelebihan, misalnya apa nama tu, bekas presiden India yang Islam dulu, yang bapa nuklear India, Abdul Kalam nama dia. Abdul Kalam tu saintis yang masyhur, dan dialah bapa nuklear India. Bapa nuklear India dialah Islam juga. Di Pakistan tu Dr. Abdul Qadir Khan, itu pun bapa nuklear di Pakistan, di Islam kedua-dua. Abdul Kalam ni akhirnya oleh kerana pengaruh dia sangat kuat dan orang kagum sangat dengan dia dengan sebab kelebihan dia tu sebagai saintis, akhir sekali dia jadi presiden. Itulah ceritanya. Dunia biasa begitu. Manusia ni bila ada satu kelebihan, dan kelebihan itu sangat dikagumi, yang membuatkan negara dia itu disegani, dia akan diberi kuasa, dapat kuasa juga. Itu contohlah, contoh. Nabi Yusuf ni macam itu juga. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Nabi Yusuf telah mentadbir mimpi 2 orang kawan penjaranya sebelum lagi makanan dibawakan kepada mereka. Dia takbir yang ni gini, yang ni betul-betul berlaku macam tu. Lepas tu bila ayah bertemu dengan ayah dia, dengan keluarga dia, dia kata, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayanda, inilah takwil mimpi saya dahulu.
Inilah takbir mimpi saya dahulu, sekarang sudah jadi kenyataan. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat bersyukur kepada Allah. Allah telah mengurniakan kerajaan kepadanya selain memberi kemahiran dalam ilmu takbir mimpi. Beliau sentiasa berdoa dengan berkata, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Biarlah aku mati sebagai seorang muslim, dan Engkau letakkanlah aku bersama golongan orang-orang yang saleh. Itu doa dia. Ini doa. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf. Kita nak doa ni pun bagus. Ini doa daripada Quran. Di sini disebut ta'wilil ahadith. Jadi beberapa kali sebut. Bermakna ta'wilul ahadith, kata kunci surah ni yang tidak disebut di lain. 7. Seruan Islam kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW diperintahkan supaya berkata dengan terus terang kepada orang-orang kafir Quraisy bahawa Allah Maha Suci daripada segala sekutu. Sikap mereka terhadap baginda tak ubah seperti sikap saudara Yusuf terhadapnya. Sebagaimana Yusuf, Rasulullah SAW dan para sahabat yang beriman kepadanya membawa ajaran agama secara jelas dan terbuka. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dengan sebab itu Nabi terus terang kata, gini, tak betul yang kamu buat ini. Bagi hujah-hujah, bagi dalil-dalil kepada mereka. Ini ada di dalam surah ni lah, dalam surah ni.